Sama-sama berdoa dalam hati. 大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mulahkan sesi pertama sempena dengan kebaktian kemenangan rohani di Gereja Siboga. 奉耶稣基督圣名，我们开始今早上平安会的第一节聚会。 Mari kita sama-sama puji Tuhan, Kidung Rohani bilangan 143. 我们大家一起唱赞美诗143首。 Baik, haleluya, selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang turut serta dalam kebaktian kemenangan rohani pada kali ini. 哈利路亚，在此问候在座的所有的圣徒，还有各位参与今早上的平安会的弟兄姐妹，大家早上平安。 Tidak lupa kepada semua rekan-rekan sekerja, jabatan kudus, dan juga saudara-saudari serta kawan-kawan. 还有所有的圣工人员、传道长子们，还有各位亲戚朋友们。 Seperti biasa sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan, 与平常一样，在我们还没有分享一部分神的道理之前， maka kita akan berdoa terlebih dahulu 我们会先做祷告， dan menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. 我们交托今早上的聚会在神的手中。 Samping itu kita bersyukur karena Tuhan beri kesempatan yang baik pada kali ini. 同时呢，我们也感谢神赏赐今早上我们有这么美好的机会。 Itu juga kita mohon Roh Kudus Tuhan menyertai serta membimbing setiap hati kita yang mendengar firman ini. 也求神带领赏赐圣灵亲自带领我们每一位在座的弟兄姐妹， Supaya sekali lagi firman ini dapat membangun iman kepercayaan kita masing-masing. 这次呢，神的道理能够来造就我们各位。 Mari kita sehati berlutut dan sama-sama berdoa. 大家同心跪下祷告。
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus panjatkan doa. Haleluya, haleluya, Amin. Baik, kali ini KKR di Sibuga sempurna dengan KKR di Sibuga ini. 接着这西补家灵恩会的时间，
kita meletakkan tema yang berbunyi tempat selamat dalam pandemik. 就是疫情中的平安处。 Kita tahu pandemik ini sudah menular di seluruh dunia lebih dari setahun. 我们也知道这疫情呢，在我们之间呢，已经有1年多了。 Di mana-mana tempat pun kita maklumi banyak yang dijangkiti dengan COVID. 我们也知道我们的四周呢，很多人也患上这个病。 Semalam saja case di Sabah pun melonjak sehingga 3.000 lebih. 昨天呢，沙巴州呢也3000多宗。 Jadi di mana saja pun kita diarah untuk menjaga diri supaya kita tidak dijangkiti dengan wabak ini. 我们也常常被提醒，就是要常常遵守所以不会染上这个病毒。 Dan senantiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. 就是常常遵守这 SOP。 Jadi nampaknya di dunia ini tidak ada tempat selamat untuk pandemik. 看来呢，这世界上呢很难寻找到一个平安处。 Namun Alkitab mengatakan, 圣经说， di dalam Tuhan kita tidak takut karena Tuhan adalah perisai yang melindungi kita. 我们不怕，因为神成为我们的宝剑。 Dalam apa saja malapetaka yang berlaku di dalam dunia ini. 无论是什么事发生在我们的四周围呢， Sebab itu kita senantiasa mencari Tuhan. 因此呢，我们要常常来去寻求神。 Jadi pagi ini kita akan belajar satu judul yang berbunyi Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. 因此呢，今早上我们一起来学习寻求神，就必存活。 Apabila kita mencari Tuhan, 当我们来去寻求神， maka Tuhan itu adalah pelindung yang tidak ada terahnya. 就是成为我们一个没有界限的一个保护者。 Kita sejak pandemik ini menular di dunia kita. 这疫情在我们四周爆发， Kita selalu merujuk dalam Mazmur pasal 91. 我们常常会看诗篇的90篇。 Mazmur pasal 91 di sini mencatatkan 这诗篇91篇 di ayat 1 hingga ayat 2. 第1到第2节， Ayat 1, 第1节， orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。 Ayat 2, 第2节， akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. 我要论到耶和华说，他是我的避难所，他是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。 Di sini dikatakan Tuhan itu adalah pelindung yang maha kuasa. 这里所说的就是神是我们全能的保护者， Namun di sini ada syaratnya. 但是这里有条件。 Ayat 1 mengatakan hanya orang yang duduk dalam lindungan Tuhan. 第1节就说到，就是住在至高者的隐秘处的， Duduk dalam lindungan Tuhan ini artinya dekat dengan Tuhan. 就是靠近神， Berada dalam pangkuan Tuhan. 就是在神的荫下。 Maka ayat-ayat yang seterusnya dalam Mazmur 91 ini, 在诗篇91篇所记载的经节， kalau kita duduk dalam lindungan Tuhan, maka kita akan terselamat dari segala malapetaka. 若我们在神的隐秘处下呢，我们会得到依靠，成为我们的避难所。 Jadi ini menunjukkan mencari Tuhan itu adalah alternatif yang sangat penting untuk bebas daripada pandemik ini. 我们要脱离这疫情呢的方法，就是要来去寻找神。 Jadi bukan saja kita mengikuti SOP sepenuhnya yang ditetapkan oleh kerajaan. 我们不只是遵守政府的 SOP， Barulah kita tidak dapat dijangkiti oleh pandemik. 使我们不会染上这病毒。 Tapi yang sangat penting bagi saya ialah kita tetap dalam lindungan Tuhan, itulah yang tidak dapat lagi disangkalkan, yaitu pertolongan Tuhan. 但是给予我呢最重要的，我们要常常在神的隐秘处，因为神是我们的避难所。 Baik, dalam tajuk kita pada kali ini ialah carilah Tuhan. 今早上的题目就是寻求神。
Baik, di mana kita mencari Tuhan? 我们在哪里寻求神呢？ Mari kita lihat dalam Amos pasal 5. 我们看阿摩司书， Amos pasal 5 kita baca ayat mulai daripada ayat 4 hingga ayat 6. 我们看第4到第5节。 Amos pasal 5 ayat 4. 阿摩司书5章4节。 Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. 耶和华向以色列如此说：你们要寻求我，就必存活。 Ayat 5. 第5节， Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. 不要往波特利寻求，不要进入基甲，不要过到别是巴，因为基甲必被掳掠，伯特利也必归于无有。 Ayat 6. 第6节， Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. 要寻求耶和华，就必存活，免得他在约瑟家向火发出，在伯特利燃烧，无人扑灭。 Baik, dalam ayat ini sebanyak 2 kali diulangi supaya mencari Tuhan. 在这几节呢，重复的说要来去寻求神。 Ayat 4 mengatakan carilah aku maka kamu akan hidup. 在第4节说到你们要寻求我，就必存活。 Ayat 6 juga mengatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. 第6节有说要寻求耶和华，就必存活。 Jadi kenapa 2 kali diulang supaya cari Tuhan? 为什么有2次的这样说要寻求神呢？ Ini menunjukkan perkara ini sangat penting. 就是说这件事是非常的重要。 Jadi Amos pada waktu ini 阿摩斯在这个时刻 telah diangkat oleh Tuhan sebagai nabi. 就是成为这先知。 Siapakah Amos? 是谁是阿摩斯呢？ Kalau kita lihat dalam Amos pasal 1 ayat 1 ya. 我们看阿摩斯第1章的第1节， Di sini adalah menjelaskan fakta ya tentang Amos. 这里就有说到关于阿摩斯的事件， bahwa dia itu adalah manusia kebanyakan. 这就是多人的， Dia seorang yang hanya seorang penternak. 他就是被乳养的。 Dan juga kalau kita baca ayat 17 ya, pasal 7 ayat 14. 我们看第7章的14节， Pasal 7 ayat 14 mengatakan dia adalah hanya seorang pemungut buah arah. 他就有说到呢，他是 Penternak dan pemungut buah arah hutan. 他是牧人，又是修理杉树的。 Jadi ayat ini tapi Amos telah menjadi nabi ketika orang Israel dalam pemberontakan. 就是阿摩斯呢，当时就成为先知。 Dan Amos telah menjadi nabi sewaktu ketika Uziah menjadi raja di Yahuda. 就是当犹大， Uziah 就是当犹大时期， dan Yerobeam II menjadi raja di Israel. 就是耶罗波安要成为以色列的王， Dan ini kira-kira abad yang ke-8 sebelum Masehi. 就是主前8世纪。 Dan khususnya Amos ini bernubuat untuk kerajaan utara itu yaitu Israel. 就是阿摩斯呢，就是北部的这个先知。 Pada waktu ini perbuatan orang Israel itu, pemberontakan orang Israel itu serta kemunafikan mereka, 就是以色列人当时候就来去违背， yaitu menyembah Tuhan, tetapi pada masa yang sama mereka juga menyembah berhala. 当他们的那时候呢，以色列人同一个时间呢，也是来去拜神，也是来去拜偶像。 Juga penindasan ya pada waktu ini tidak lagi terselindung. 在此呢，也没有被眷顾。
yang kaya menindas yang miskin. 就是有钱的来去欺压那种贫穷的， Dan inilah yang berlaku pada waktu ini. 就是在这个时期所发生的事。 Sehingga Betel, 3 tempat yaitu Betel, Gilgal, dan Bersibah. 就是这个3个地方， Ini adalah tempat yang terkenal, 就是出名的地方， tempat yang suci. 就是圣洁的地方， Karena tempat ini adalah tempat pertemuan Tuhan dengan umat Tuhan. 就是神与他的子民来去相见的地方。 Kalau menurut sejarah, Abraham, Yakub, dan nabi-nabi yang lain itu pernah bertemu dengan Tuhan di tempat ini. 就是亚伯拉罕、雅各，还有其他的都在这几个地方有去与神相见。 Tetapi sekarang tempat ini tinggal kenangan. 这地方现在已经成为一个留念的地方而已。 Karena keadaan di tempat ini sudah berubah menjadi tempat penyembahan berhala. 因为这地方呢也成为这个拜偶像的地方。 Itulah sebabnya Amos dengan tegas 就是阿摩斯很严厉的， tidak boleh lagi mencari Betel, Gilgal, dan Bersibah ini. 就找不到这伯特利、基甲还有别是巴。 Kenapa? 为什么呢？ Kenapa tidak boleh lagi mencari tempat tersebut? 为什么不能够再寻找这地方呢？ Kenapa tiba-tiba Tuhan melarang mencari tempat ini? 为什么神来去阻止他来去寻找这地方呢？ Baik, mari kita lihat dalam Kejadian. 我们来看创世纪， Kita lihat yang pertama di tempat yang Tuhan larang untuk mencari itu ialah Betel. 就是Tempat yang Tuhan larang untuk tidak lagi pergi mencari itu ialah Betel. 就是神不要在他去这个地方，就是伯特利。 Di Amos pasal 5 ayat 4 ya, ayat lihat ayat 5 ya, ayat 5. 我们看第5节， Jangan lagi kamu mencari Betel. 不要往伯特利寻求。 Betel bermaksud rumah Allah. 伯特利的意思就是神的家。 Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, 那我们看创世纪， Kejadian pasal 28创世纪28章 ayat 16 hingga ayat 19. 16到19节， Di sini mencatatkan mimpi Yakub 这里就说到雅各的梦， dan mimpi ini dia bangun. 当他睡醒了， Ayat 16 mengatakan, 16节说， katanya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 耶和华真在这里，我竟不知道。 Dan kemudian dia mendirikan sebuah batu di sana untuk menjadi tugu peringatan. 接着下来呢，他就把所整的石头立了柱子。 Jadi di sini menjelaskan apa yang berlaku di Betel dalam sejarah pada waktu yang lalu. 这就是历史所记载关于这伯特利的地方。 Yakub berkata Betel itu ialah rumah Tuhan. 雅各说呢，伯特利就是神的家。 Ayat 17 mengatakan ini ada tidak lain ini rumah Allah. 这17节说这地方何等可畏。 Dan juga yang kedua, Yakub kata ini pintu gerbang sorga. 是神的殿，也是天的门。 Jadi lalu dia menamai tempat itu Betel. 所以他起这地方的名为伯特利。 Dahulu nama tempat ini ialah Luz. 这之前的名叫做路斯， Ayat 19. 在19节。 Di sini dikatakan dulu nama kota itu Luz. 起先名为路斯， Luz berarti kegelapan. 路斯的意思就是黑暗。 Sekarang dia digelar sebagai Betel. 路斯现今起为伯特利， Jadi tempat yang baik, rumah Allah dan pintu gerbang surga. 这就是天的门，神的殿。 Tapi sekarang Tuhan kata jangan mencari lagi tempat ini. 但是神现在说呢，就是不要再去找这地方。 Jadi kenapa tidak boleh lagi mencari tempat ini? 为什么不能再找这地方呢？
Apakah yang berlaku sebenarnya tempat ini sehingga Tuhan larang untuk tidak lagi mencarinya? 到底这个地方是发生了什么事，使神说不要再去寻求他呢？ Mari kita lihat 1 Raja-Raja 我们看列王记上， pasal 12列王记上12章 ayat 29 hingga ayat 32. 29到32节。 Baik, di sini mencatatkan ketika pemerintahan Yerobeam II. 这就是关于耶罗波安， Jadi dia melakukan hal yang bodoh di Betel. 他就是行了这愚昧的事情，在这伯特利行了愚昧的事情。 Ayat 29, ayat 30 mengatakan, 29到30节说， perbuatannya itu menyebabkan orang Israel berdosa. 这就是使以色列人犯罪。 Kenapa? 为什么呢？ Sebab di situ dia membina tempat ibadah penyembahan berhala. 在这里呢，他就起了拜偶像的祭坛。 Ayat 31 memberitahu 31节说到， dia juga membuat kuil-kuil dan bukit-bukit pengorbanan. 就建这丘坛， Dan juga mengangkat imam-imam di kalangan rakyat biasa, bukan di kalangan orang Lewi. 将那不属利未人的凡民立为祭司。 Jadi imam yang diangkat oleh Tuhan yaitu kaum Lewi. 这神所要的祭司就是属利未人， Tidak ada lagi fungsi mereka. 就他那些利未人呢，那些祭司就没有他的作用了。 Karena raja ini telah mengangkat imam mereka sendiri. 因为这王呢立他自己所要的人成为祭司。 Inilah yang berlaku di Betel pada zaman Raja Yerobeam. 就是耶罗波安我身为王的期间，在这伯特利所发生的事。 Jadi dahulunya Betel itu rumah Allah. 伯特利之前呢就是神的殿， Sekarang tempat menyembah berhala. 现在成为一个拜偶像的地方。 Jadi bermaksud suatu yang baik telah berubah. 一个好的地点呢，成为一个坏的地方， Mengizinkan hal yang buruk berlaku dalam rumah Tuhan. 就是允许坏事在神的殿里发生。 Rumah Tuhan itu adalah kudus. 神的殿是圣洁的， Dan kita tidak boleh mengotori rumah Tuhan. 我们不能污秽神的殿。 Hari ini kita ini adalah Bait Roh Kudus. 我们今天呢是神的殿， Sebab Allah diam di dalam kita. 因为神在我们内住。 Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 我圣洁，所以你们是圣洁的。 Seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. 就如彼得说，就是在记载在彼得前书的1章16节。 Berbunyi, kuduslah kamu sebab aku kudus. 这1章16节所记载的，你们要圣洁，因为我是圣洁的。 Penatua Petrus sebenarnya memetik dalam ayat perjanjian lama. 这彼得长老就是从旧约来去领取这经节， Yaitu memetik dalam Imamat pasal 20 ayat 26. 就是在这利未记， Bahwa perintah Tuhan kepada umat Israel itu ialah harus memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain. 就是要分别为圣， Dan menjadi kudus. Sebab Tuhan itu adalah kudus. 要成为圣洁，因为神是圣洁的。 Menjadi kudus membuatkan kita menjadi milik mutlak Tuhan. 我们要成为圣洁呢，就能够成为神的后嗣。 Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， adakah hari ini kita masih dapat mempertahankan ibadah yang kudus? 我们今天呢，是否能够保存这圣洁的崇拜呢？ Setelah sekian lama kita tidak dapat beribadah dalam aula gereja. 有很长的一段时间，我们不能够到教会聚会。 Sebenarnya di mana saja kita beribadah, 无论我们是在哪里聚会， tuntutan Tuhan itu adalah sama, 神向我们所要求的都是一样， yaitu supaya kita mencapai tahap ibadah yang murni, 要有一个圣洁纯正的一个崇拜， tanpa dihalangi oleh persekitaran kita. 不被这四周围
受影响。 Saya percaya ramai di antara kita yang sudah rindu untuk datang beribadah di dalam aula gereja. 我也相信大家都很想念到教会再一次来去做崇拜， Sebab kebanyakan ibadah yang kita laksanakan adalah atas talian. 因为我们很多的聚会崇拜呢都是借着上线。 Jadi adakah ini sedikit sebanyak menggugat ibadah yang murni yang akan kita laksanakan. 所以呢，多多少少呢会使我们的灵性受到影响。 Jadi suasana yang sedemikian adalah cabaran bagi kita dan anak-anak kita. 我们在这环境中呢，使我们还有我们的儿女都会受到影响。 Kita selalu berkata kita harus membawa anak ke gereja. 我们常常说呢，要带我们的儿女到教会， Membiasakan hidup mereka kehidupan gereja itu. 要使他们习惯在教会生活的生活方式。 Tetapi karena pandemi ini telah menghalang kita untuk datang ke dalam aula gereja. 因为这个疫情使我们不能到教会， Namun apa yang penting ialah setiap kita beribadah, kita harus berusaha untuk mencapai ibadah yang murni. 每一次聚会呢，我们都要努力来去达到这纯正圣洁的聚会。 Seperti penatua Yakobus pernah berkata 就如雅各长老曾经有说过， dalam Yakobus pasal 1, 在雅各书的第1章 Yakobus pasal 1 ayat 27. 27节， Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. 在神我们的父面前，那清洁没有污秽的全程。 Kalimat yang terakhir di sini mengatakan 这里下半段就有说到， menjaga supaya diri sendiri tidak dicemar oleh dunia. 并且保守自己不沾污世俗。 Jadi ibadah yang murni itu ialah ibadah yang tidak dicemarkan oleh dunia. 这圣洁的、清洁的崇拜呢，就是保守自己，不要沾染世俗。 Jadi bila ibadah yang kita lakukan itu adalah yang murni, 当我们做的崇拜是清洁的呢， maka itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. 那就是符合神旨意的一个崇拜。 Kita lihat dalam Ibrani pasal 12 我们看希伯来书 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 28. 12章28节， Ayat 28. 28节。 Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 所以我们既得到不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用全诚敬畏的心侍奉神。 Jadi di sini dikatakan ibadah yang menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. 就是以全诚的心来去敬畏侍奉神。 Sebenarnya di mana saja kita beribadah, 无论我们是在哪里做崇拜， yang kita ingin capai ialah ibadah yang dikenan oleh Tuhan. 我们要达到的就是神喜悦的。 Kira-kiralah kita beribadah di rumah ataupun di gereja. 无论我们是在家中或者是在教会聚会， Asal saja kita ada kesungguhan untuk beribadah, Tuhan pasti akan memberi upah. 我们有全程敬畏神来去做崇拜，必定被神赏赐。 Karena itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 6在希伯来书11章的第6节说， mengatakan hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Allah akan mendapat upah. 因为神面前就是人非有信就不能得神的喜悦。 Ayat 6 mengatakan tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 第6节说，人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神。
却信他赏赐那寻求他的人。 Di sini dikatakan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upah. 寻求神的人必定会被神赏赐。 Kita mengatakan Allah itu adalah roh 我们说神就是灵， yang memenuhi ruang dan waktu. 就是充满着宇宙， Di mana saja kita menerima upah ibadah di samping kita terlindung dalam naungan Tuhan. 我们被神赏赐，我们也被神眷顾。 Jadi saudara dan saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， apa yang sangat penting di sini ialah kita boleh menarik satu kesimpulan 最重要的是呢，我们可以做一个结论， bahwa ibadah yang disertai dengan hati ibadah yang murni itu 清洁的崇拜呢， adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. 就是神所喜悦的。 Jadi kita sendiri adalah bait dan rumah Tuhan. 所以呢，我们在家中聚会， Jangan lagi kita mengotori ataupun memasukkan hal-hal yang tidak baik dalam rumah Tuhan ini. 我们在心里呢，不要再有沾污，不要污秽神的殿。 Jadi apabila orang Israel memberontak terhadap Tuhan, 当以色列人来去背叛， maka Betel itu tidak lagi dapat dikunjungi karena mereka telah mengotori tempat ini. 不能再来去寻求伯特利，因为他们已经污秽了这个地方。 Jadi mencari Tuhan jangan lagi mencari di Betel. 我们寻求神，不再寻求伯特利。 Jadi samalah keadaannya kita pada hari ini. 就与我们现今的情况一样， Walaupun kita tidak dapat beribadah cara bersemuka dalam aula gereja, 虽然我们不能够做实体的崇拜， tetapi kita berusaha mencapai ibadah yang sesungguhnya, yang murni itu, walaupun kita beribadah di atas talian saja. 但是我们要努力寻求清洁的崇拜，就是透过这上线的聚会。 Jadi saya rasa inilah tempat yang selamat untuk kita mendapatkan berkat Tuhan. 就是安全平安处，使我们能够得到神的赏赐。 Baik, mari kita kembali mencari Tuhan itu harus tempat di mana? 我们在哪里寻求神的地方呢，才能得到存 Kita 活呢？ kembali dalam Amos pasal 5. 我们倒回阿摩司书的第5章， Mari kita baca sekali lagi ayat 5. 我们再读第5节， Dalam kalimat yang kedua ayat 5 ini, 在下半段的第5节的下半段， sini dikatakan jangan pergi ke Gilgal. 不要进入基甲。 Baik, apakah yang berlaku di Gilgal ini sehingga Tuhan melarang? 在基甲发生了什么事，使到神说不能进入基甲呢？ Sebenarnya Gilgal ini adalah tempat yang sangat bersejarah. 其实呢，这基甲这个地方呢，是有一个历史性的一个地方。 Tetapi kini Tuhan melarang untuk pergi ke Gilgal. 但是现今呢，神来去告诉他们不要进入基甲。 Apakah sejarah yang berlaku di Gilgal? 在基甲的历史是发生了什么事呢？ Kita lihat Yosua. 我们看耶书亚记， Yosua pasal 4 ayat 20. 耶书亚记4章20节， Yosua pasal 4 ayat 20. 4章20节。 Baik, di sini mencatatkan Yosua telah membina 12 tugu yang didirikan di Gilgal. 就是耶书亚呢，在基甲立了那12块石头， Jadi tugu ini adalah sebagai peringatan 这柱呢就是纪念的， bagaimana Tuhan menyertai mereka. 神是如何来去保护他们。 Dan ini satu tugu peringatan untuk generasi mereka akan datang. 就是纪念碑来去使他的后代有一个回念的地方。 Terlihat lagi dalam Yosua pasal 5我们看约书亚记的第ayat 5章 9. 第9节， Yosua pasal 5 ayat 9. 第5章9节。 Baik, di sini memberitahu kita orang Israel yang lahir di padang gurun disunat di Gilgal. 就是在基甲新隔离的以色列人，
Jadi artinya Tuhan telah melakukan sunat di Gilgal ini. 就是有行隔离，就是在这吉甲有行隔离。 Kita lihat lagi ayat 10. 我们再看第10节， Di sini mengatakan mereka merayakan Paskah di Gilgal. 就是遵守这逾越节。 Jadi sejarah-sejarah ini berlaku di Gilgal. 这些事呢，都是在吉甲发生。 Jadi satu tempat yang sangat terkenal pada waktu yang lalu. 就是很出名的一个在旧约的一个地方。 Tetapi kini Tuhan melarang pergi ke Gilgal. 但是呢，现今呢，神是不要叫他们进入这吉甲。 Baik, kenapa? 为什么呢？ Kalau kita lihat dalam 1 Samuel, 我们看撒母耳记上， 1 Samuel pasal 15. 撒母耳记上15章， 1 Samuel pasal 15 kita baca ayat 22. 22节。 1 Samuel pasal 15 ayat 22. 撒母耳记上15章22节。 Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 22节，撒母耳说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，是如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。” Peristiwa ini berlaku ketika Saul menjadi raja. 这事是在扫罗王做王所发生的事。 Jadi Tuhan menyuruh supaya menumpaskan seluruh orang Amalek. 就是要击杀所有的亚玛利人， Dan jangan ada yang ditinggalkan. 不要有一个亚玛利人剩下。 Tetapi Saul membiarkan Raja Amalek Agag itu hidup. 就是扫罗王呢，允准这雅加就是存活， Dan juga membiarkan ternakan-ternakan yang baik-baik belaka hidup. 就是取了最好的公羊、牛羊。 Walhal semuanya ini harus ditumpas. 所有的呢都要灭尽。 Tetapi Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. 但是扫罗呢没有听从神的命令， Jadi membuatkan Tuhan menolak dia sebagai raja. 所以呢神不要这扫罗再做王。 Jadi ini mengingatkan kepada kita tentang ketaatan. 这就是使我们知道要忠心遵守。 Di mana taat kepada Tuhan barulah kita akan mendapat berkat. 我们遵守神的命令呢，才能得到神的赏赐。 Sebaliknya, kita tidak taat membuatkan kita akan dihukum. 我们不遵心呢，必定会被惩罚。 Jadi oleh itu di Gilgal ini berlaku satu peristiwa hal yang merosakkan ketaatan ini. 这在吉甲所发生的事呢，就是破坏了这个忠心。 Apalagi yang berlaku di Gilgal sehingga Tuhan melarang untuk pergi ke tempat ini. 在吉甲还有发生什么事，甚至到神叫他百姓不能再进入吉甲呢？ Kita lihat Yosua. 我们看耶书亚记， Yosua pasal 5. 我们再看耶书亚记的第5章 Kita lihat ayat 12. 12节。 Yosua pasal 5 ayat 12. 耶书亚记5章12节。 Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. 他们吃了那地的出产，第2日玛拿就止住了，以色列人也不再有玛拿了。那一年，他们却是迦南地的出产。 Baik, di sini dikatakan manah akan diberhentikan. 这里说呢，玛拿会被停止， Jadi kenapa? 为什么呢？ Sebab
mereka akan memakan yang dihasilkan tanah Kanaan. 因为他们会吃迦南地所出产的食物。 Jadi kalau mana itu tidak lagi diturunkan, 当玛拿不再降下， apakah mereka akan melupakan hari Sabat? 他们会不会来去忘记守安息日呢？ Sebab mana diturunkan menandakan bilakah hari Sabat itu? 当玛拿降下，就是预表安息日。 Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 16, 当我们看出埃及记的第 ayat 16章 26. 26节， Keluaran pasal 16 ayat 26. 出埃及记16章26节， Sini dikatakan, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak akan ada pada hari itu. 6天可以收取，第7天乃是安息日，哪一天没有了？ Setiap hari mereka boleh memungut mana. 就是他们都可以来去收取这玛拿。 Tetapi pada hari yang ke-6 itu mereka harus memungut 2 bahagian. 但是第6天呢，他们要收取2份。 Sebab hari yang ke-7 itu adalah Sabat dan tidak boleh melakukan apa-apa pekerjaan. 因为第7天是安息日，他们不能去工作。 Jadi ini menunjukkan mana itu menandakan bilakah hari Sabat itu. 玛拿也可以预表安息日的日。 Tetapi adakah orang Israel ini setelah makan hasil yang dihasilkan tanah Kanaan akan melupakan hari Sabat? 当他们吃了迦南所出产的食物，他们是否有忘记安息日呢？ Ya betul, mereka akan melupakan hari Sabat. 他们会忘记安息日。 Bagaimana kita tahu? 我们如何知道呢？ Kita lihat dalam Yesaya. 我们看以赛亚书， Yesaya pasal 58以赛亚书58章 ayat 13. 13节， Yesaya 58 ayat 13. 以赛亚书58章的13节。 Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. 你若在安息日调转你的脚步，在我生日不以操作为喜乐，称安息日为喜悦的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私欲，不说自己的私话。 Ayat 14. 14节， Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi, dan dengan kendaraan kemenangan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. 14节，你就以耶和华为乐，耶和华要使你乘驾地的高处，又以你主雅各的产业养育你，这是耶和华亲口说的。 Baik, di sini mengatakan mereka melupakan hari Sabat. 这里有说到呢，他们已经忘记了遵守安息日， Dengan cara bagaimana? 他们如何忘记呢？ Tidak lagi menghormati hari Sabat itu. 不再来去尊重这安息日， Ayat 13 mengatakan menginjak hukum Sabat. 他们就践踏这安息日， Melakukan segala urusan pada hari Sabat. 就是行自己的私事， Tidak lagi menganggap hari Sabat itu adalah hari yang kudus. 不再称耶和华的圣日为可尊重的， Tidak menyambutnya sebagai hari kenikmatan. 不遵守它为喜乐的。 Jadi mereka telah dengan perbuatan ini salah satu alasan Tuhan mereka dibuang di tempat di negeri orang lain. 他们这样行这事呢，就借着这事呢，神把他们丢去别的地方， Yaitu mereka tidak lagi menghormati hari Sabat itu. 因为他们不再来去尊重神的安息日。 Sehinggalah pada zaman Nehemia pun orang Israel ini masih lagi
tidak menghormati hari Sabat. 甚至尼希米的时代呢，他们也不遵守安息日， Jadi menyebabkan berkat Tuhan itu tidak lagi berpihak kepada mereka. 使到这安息日也不属于他们了。 Jadi ini memberitahu kita 这里告诉我们， bagaimanakah konsep kita tentang hari Sabat ini. 我们对于这安息日的观念是如何呢？ Jangan kita anggap Sabat itu sebagai rutin. 我们不要认为这安息日是我们日常所要做的一件事。 Kalau kita menganggap hari Sabat itu sebagai rutin, 就是当我们认为这安息日是我们日常必定要做的一件事， lambat laun kita akan lupa hari Sabat. 久而久之呢，我们会忘记这安息日。 Sebaliknya, kita menganggap Sabat itu ialah hari pertemuan kudus. 就是与神相会的一个特别的日， Menyambutnya sebagai hari kenikmatan. 就是一个可以尊为喜乐的一天。 Jadi kita lihat dalam Imamat. 我们看利未记， Imamat pasal 23. 我们看利未记23章， Kita baca ayat 3. 23章3 Imamat 节， pasal 23 ayat 3. 利未记23章第3节。 6 hari lamanya boleh lakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. 6日要做工，在第7日是安息日，当有盛会，你们什么工作都不可做，这是在你一切的往处向耶和华守的安息日。 Baik, di sini dikatakan Sabat itu adalah pertemuan kudus. 这说到呢，这安息日就是与神相会的日子。 Kita datang ke rumah Tuhan pada hari Sabat, 我们来到教会遵守安息日， bukan saja kita membina hubungan yang baik kepada semua jemaat, 不只是能够与圣徒来去有一个好的关系， tetapi kita harus ada konsep bahwa hari Sabat, datang pada hari Sabat itu adalah bertemu dengan Tuhan. 我们也要有一个观念，安息日呢是与神相会的一天。 Jadi barulah kita tidak akan melupakan hari Sabat ini. 所以呢，我们这样就不会忘记安息日真正的意义。 Jadi kita boleh menarik satu kesimpulan dalam butir ini, 我们在这一点可以做一个结论， ya, bahwa ibadah kita itu haruslah mengusahakan berkat Tuhan. 我们的崇拜要注重从神而来的一个赏赐。 Kalau kita tidak menganggap bahwa Sabat itu adalah sebagai rutin, 我们不要认为这安息日是我们日常生活必须做的一件事。 maka kita akan kehilangan berkat Tuhan. 如果这样呢，我们会失去从神而来的一个赏赐。 Jadi hari ini, 今天 walaupun kita beribadah di rumah sahaja, 虽然我们是在家中来遵守聚会， tetapi hari Sabat itu harus kita lakukan sebagai pertemuan yang kudus, menyambut dia sebagai satu kenikmatan. 就是我们要喜悦的来去遵守这个神的安息日。 Jadi kenapa tidak boleh lagi pergi ke Gilgal? 为什么不能再进入这吉甲呢？ Karena ketaatan di sana telah dirosakkan. 因为这中心已经被破坏了， Karena hari Sabat telah dilupakan. 因为他们已经忘记这安息日。 Jadi itulah sebabnya kenapa tidak boleh lagi pergi ke Gilgal untuk mencari Tuhan. 这就是为什么神不再允许他们进入这吉甲。 Jadi sama juga keadaan kita pada hari ini. 就如我们现今的情况一样， Kita tidak dapat beribadah di dalam aula gereja secara bersemuka 我们不能在教会进行实体的 pada 聚会， hari Sabat ini. 就是在这安息日不能再到教会， Tetapi kita berusaha untuk mencapai tahap ibadah Sabat itu, menyambut hari Sabat itu adalah kenikmatan dan pertemuan kudus. 我们要遵守这安息日，为神所喜悦的，即是一个神的赏赐。 Barulah kita dapat
bertemu dengan Tuhan. 这样我们才能与神相会。 Jadi saya rasa inilah sedikit renungan kita pada sesi yang pertama ini. 这就是第一堂我们要分享神的道理的， Carilah aku maka kamu akan hidup. 就是寻求神就必存活。 Semoga Tuhan berkati kita. 愿神祝福大家， Mari kita doa dalam hati. 大家同心默祷。